Salam sejahtera. Kami dari kumpulan 4. Nama saya ialah Jonathan. Nombor pendaftaran saya ialah 01 DSB 20F1009. Saya Lokman Hakim bin Ahmad Kamil 01 DSB 20F1030. Nama saya Dewi Kai dan nombor pendaftaran saya adalah 01 DSB 20 F1025. Nama saya Lau Chen Yong dan nombor pendaftaran saya ialah 01 DSB 20 F1027. Sekarang saya akan bincangkan tentang peranan seterusnya, iaitu hubungan ekonomi antarabangsa akan terjalin. Para pedagang dari Timur Tengah mengambil masa 18 bulan dari Laut Merah untuk sampai ke Melaka. Mereka perlu bersinggah di Kembaya dulu untuk perlindungan angin monsun dan membuat perdagangan antrepot. Para pedagang dari pelabuhan Diu, Randir, Surat dan Daman menjadi perantaraan untuk memperdagangkan barang-barang dari pelabuhan Arab seperti Iskandaria, Mekah, Ormuz, Aden dan Jeddah. Mereka kemudiannya membeli berbagai-bagai jenis rempah, jagung dan emas dari Nusantara yang terdapat di Melaka selain membawa balik barangan dari Timur Jauh untuk diperdagangkan ke India, ke pelabuhan-pelabuhan Arab dan akhirnya seterus ke Eropah. Saya mula dulu dengan bahasa Melayu menjadi lingua franca. Oleh kerana para pedagang dari Arab, Parsi, India dan China berdagang di Selat Melaka, lahirnya sesuatu bahasa rasmi yang digunakan oleh para pedagang. Tidak kira jika pedagang China atau India atau Arab Parsi, semuanya menggunakan bahasa Melayu untuk berdagang di Selat Melaka. Bahasa Melayu mudah difahami dan pedagang asing tiada masalah menggunakan bahasa Melayu dalam urusan perdagangan. Saya akan membentangkan mengenai pelabuhan dan cukai. Lokasi Melaka di Selat Melaka menjadikan tempat yang strategik, iaitu terletak di pertengahan laluan perdagangan antara timur dan barat. Pelabuhannya juga terlindung daripada tiupan angin monsun. Barat daya dan timur laut membolehkan kapal dagang berlabuh dengan selamat. Pelabuhan Melaka berperanan sebagai pusat interport yang menjadi tumpuan perdagangan dari timur dan barat. Kesibukan di pelabuhan Melaka dapat dilihat melalui cacatan Tom Cruise bahawa pelabuhan Melaka biasanya terdapat 84 bahasa yang dituturkan dan setiap pertuturan tersebut adalah berbeza. Yu Chuli merupakan nama kepada semenanjung Tanah Melayu yang merupakan pelabuhan dan perdagangan terutamanya Kerajaan Melaka. Kapal-kapal dagang yang melalui Selat Melaka akan berlabuh di pelabuhan Melaka, di mana cukai akan dikenakan dan perkhidmatan akan diberikan. Aktiviti perdagangan di pelabuhan Melaka disertai oleh pedagang dari China, India, Timur Tengah dan Jawa. Antara barang dagangan adalah gula, sutra dan lain-lain. Kerajaan Melaka mendapat pendapatan melalui duti, pelabuhan, pendapatan import dan sumbangan dari negeri-negeri jiran. Sebagai balasan, Kerajaan Melaka perlu memberi perlindungan kepada pedagang mereka. Terdapat dua jenis cukai yang dikenakan dalam urusan perniagaan, iaitu cukai rasmi, iaitu duty import, atau panduan, dan cukai tak rasmi, iaitu dalam bentuk hadiah kepada sultan dan pembesar. Selain itu, cukai juga dikenakan ke atas keluar masuk barangan makanan di Melaka kerana hasil pertanian Melaka tidak mencukupi untuk keperluan sendiri. Pedagang juga perlu membuat bayaran untuk mendapat surat kebenaran berniaga untuk urusan jual beli. Surat ini merupakan lesen untuk berniaga. Surat kebenaran berniaga dikeluarkan bertujuan untuk memastikan urusan perdagangan adalah lancar dan sumber pendapatan kerajaan. Sistem pungutan cukai yang dikenakan oleh Kerajaan Melaka ialah sistem cukai berkeutamaan. Cukai yang dikenakan ialah
mengikut kawasan dan hubungan dengan Melaka. Sekarang saya akan bentangkan tentang orang laut. Orang laut adalah sekolongan daripada masyarakat maritim yang memainkan peranan penting dalam pelabuhan. Sebagai contoh, pada zaman Kerajaan Johor, mereka adalah antara masyarakat yang bertugas untuk merodak kawasan Selat Melaka demi menjaga keselamatan yang mana pada waktu itu menjadi nadi lintas perdagangan dunia yang utama antara barat dan timur. Di samping itu, mereka juga mempunyai bakat semula jadi yang dimiliki oleh orang laut untuk menarik kapal asing berdagang di Johor dan memainkan peranan dan mengurangkan perasingan asing terutama Belanda di Selat Melaka. Orang laut ini merupakan orang penting sejak zaman Kerajaan Sriwijaya sehingga wujudnya Kerajaan Johor. Seterusnya, untuk undang-undang. Undang-undang terdapat juga undang-undang berlaku dan undang-undang beraya yang dihasilkan daripada aktiviti perdagangan maritim yang begitu aktif pada masa itu. Mereka yang memerlukan undang-undang atau peraturan yang tersusun rapi bagi mengendari perdagangan dan perkakaran yang banyak itu. Undang-undang laut Melayu digunakan pakai di laut atau di atas kapal ketika pelajar. Ia berbeza dari undang atau peraturan pelabuhan seperti yang terdapat dalam Undang Pelabuhan Kedah dan Adab Aceh. Undang-undang Kedah dan Adab Aceh lebih menunjuk kepada keadaan kegiatan di pelabuhan walaupun ia melibat kapal-kapal dan nohada serta dagangan yang dibawa oleh kapal. Berlain daripada undang-undang laut, undang-undang pelabuhan tidak membicarakan tentang kegiatan noda di laut, kesalahan jenayah dalam kapal dan juga peraturan perdagangan yang menggunakan kapal dan perahu sebagai alat pengangkutan. Untuk saya akan membentangkan tentang penduduk yang menetap di pinggir Selat Melaka sepanjang Sumatera dan Malaysia dari zaman dahulu sehingga zaman moden ini. Mereka bergantung kepada air Selat Melaka untuk menyara kehidupan mereka. Selat Melaka amat penting untuk kehidupan mereka dengan membekalkan makanan, tempat pelancongan, laluan kapal-kapalan dan sebagainya. Penduduk boleh menggunakan seluruh bekalan Selat Melaka secara bijaksana supaya mereka dapat bersara diri. Sebagai contoh, ramai penduduk pinggir laut menjadi nelayan yang dengan mencari hasil laut di Selat Melaka dan menjual di pasar dan pelabuhan sejak zaman dahulu sehingga kini. Selat Melaka yang terletak di kedudukan strategik, iaitu laluan antara India ke China, menyebabkan banyak kapal perlu melalui Selat Melaka untuk ke destinasi mereka. Oleh itu, penduduk setempat menyediakan dan memajukan industri perkapalan di sekitar Selat Melaka supaya kapal-kapal yang melalui selat tersebut boleh tersinggah di pelabuhan mereka dan menjalankan perdagangan dengan mereka. Oleh itu, ramai penduduk yang tinggal di pesisiran pantai mahyur untuk membagi kapal pada zaman dahulu kerana kemahyuran ini adalah salah satu sumber ekonomi mereka. Pada era globalisasi ini, teknologi telah berkembang maju dan alam sekitar semakin dimerosotkan oleh manusia. Oleh sebab ini, pantai menjadi salah satu destinasi pelancongan yang semakin popular untuk para pelancong. Selat Melaka yang bertemu dengan sempadan darat Malaysia telah menghasilkan pantai-pantai yang menarik seperti Pantai Kelabang, Pantai Puteri Melaka, Tanjung Kling dan sebagainya. Dengan pemandangan yang amat cantik dan mencolok mata, ramai pelancong melancong ke pantai-pantai tersebut semasa cuti. Hal ini demikian telah menghasilkan banyak peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Hasilnya, mereka boleh membuka gerai makanan, membina tempat mandi serta menyewa alat permainan air seperti pelampung, motorbot dan kapal kayak.
Perkara tersebut bukan sahaja boleh meningkatkan ekonomi penduduk setempat, tetapi juga dapat menarik lebih pelancong datang ke tempat tersebut. Oleh itu, ekonomi negara dapat meningkat dan taraf hidup rakyat dapat dinaik tarafkan. Kesimpulannya, Selat Melaka adalah kerangka kepelbagaian peradaban Malaysia dari segi ekonomi dan perdagangan. Selat Melaka betul akan mendatangkan banyak manfaat terhadap ekonomi negara Malaysia. Oleh itu, kita seharusnya menjaga selamat Selat Melaka dengan sebaik mungkin supaya alam tersebut tidak akan dimerosotkan lagi dan akan menjadi lebih baik supaya dapat meningkatkan lagi ekonomi negara kita. Sekian, terima kasih.